Okay. Okay, boleh? Are you ready, class? Ready, Puan? Okay, so hari ini kita akan masuk kepada topik 2, iaitu topik 2 adalah tentang basic program elements. Okay, so actually there are 3 part under topik 2, part 1, part 2 and part 3. Okay, so by end of this class, ini yang kita akan belajar hari ini. Okay, kita akan belajar untuk declare variables. Subtopik yang pertama kita akan tengok tentang variables. Ingat lagi tak variables? Ingat lagi variables? Kelas. Bersama saya ke tak ni? Ingat, Puan. Okay, so kita tengok variable, apa yang dikatakan sebagai variable. So variable is a reserved memory location. Okay, dia macam satu kotak yang menyimpan data ataupun value So itu adalah variable. So kalau kita tengok variable ni, kalau kita nak gambarkan dalam bentuk yang merupakan satu tempat, satu kotak, satu container, which is inside the variable kita boleh insert value ataupun letakkan sebarang data ataupun nilai ke dalam variable kita. Okay, so what is variable? Variable is an identifier, dia sejenis pengecam whose value may change during the course of execution of a program. So nilainya akan berubah semasa kita execute program. Kenapa dikatakan berubah? Contohlah, saya ada satu variable untuk age, umur. So age saya berbeza dengan age awak. Tapi kita akan simpan dalam satu variable yang sama, iaitu age. So nilai itu mungkin akan berubah semasa execute. Depends on siapa user yang guna. Okay, sebab tu dia kata disimpan value yang boleh berubah-ubah sepanjang execution of a program. Okay, so kita tengok sedikit tentang variable. Variable represent memory location where you can store values such as characters, numbers and pointers. Okay, so nanti awak akan nampak kita akan boleh simpan nombor, boleh simpan karakter. Even dalam topik 4 nanti awak akan tengok macam mana variable itu kita boleh simpan pointers, okay, ataupun penuding So combination of data type and identifier. So yang ini saya dah terangkan masa topik 1, apa dia data type, apa dia identifier. So when you define a variable in C++, you must tell the compiler what kind of variable it is. Compiler dia tak kenal setiap data yang kita nak bawa masuk, dia tak kenal apa benda data tu. So that's why kita kena isytihar, kita kena define kita punya variable. Dia macam salam perkenalan kepada compiler kita. So we have to state the data type and also must put the correct variable name. Okay, mesti mematuhi syarat. Okay, variable name tu tak boleh ada space, tak boleh guna, tak boleh start dengan simbol dan sebagainya. Okay, so variable declaration, macam mana nak declare variable? Okay, ini adalah dia punya syntax, kita panggil syntax Syntax tu maksudnya format. Okay, kita akan start dengan data type and then space variable name. Variable name adalah sebarang valid identifier cara untuk memberi nama saya dah terangkan masa dalam topik 1. Cara untuk memberi nama kepada identifier kita supaya dia jadi valid ataupun sah. Okay, dan data type pun juga dah explain, kita ada numerik dan numerik. Okay, kita ada integer, char, float, double, boolean dan sebagainya. Okay, ini adalah example untuk declaration for variable. Okay, int x. Ini belah kiri adalah data type. Dan yang warna hijau ni adalah hijau saya punya screen ni. Okay, yang berwarna sebelah kanan ni adalah dia punya variables name. Okay, kita boleh declare juga beberapa variable serentak dengan syarat variable tersebut
sama data type-nya. Contoh macam integer, kita ada x, number 1, number underscore 1 dan quantity. So tiga variable ni, tiga-tiga ni dia berjenis data type integer. So kalau data type sama, kita boleh isytihar sekali, declare sekali, pisahkan dengan koma sahaja. Dan kena ingat, untuk declaration, di hujung sekali mesti awak letakkan semicolon. Okay, ini kalau awak asingkan, awak buat one by one declaration. Initialization, tadi declaration of variable, kita declare saja, so dia tak ada value lagi. So initialize maksudnya kita memberi nilai awal kepada variable kita. So ada dua cara. Cara yang pertama kita akan buat cara macam ni lah. Data type identifier sama dengan initial value. Maksudnya semasa kita declare, kita terus beri nilai. Contoh kat sini, int A sama dengan kosong. So maksudnya ada satu kotak namanya A dan dalam dia kosong, nilai nombor kosong. Okay, cara yang lain macam ni pun boleh juga. int A and then dalam bracket kosong. Ataupun 10 ke whatever lah. Apa saja value, so kita boleh buat juga cara yang kedua ini. Ini kita panggil sebagai constructor initialization. Okay, boleh faham sampai sini? Boleh faham kelas? Follow saya ke tak? Boleh Puan. Boleh Puan. Okay. Ini apa? Okay, count. Okay. Kalau kata awak declare int, awak declare dulu, awak buat declaration int count. Okay, and then semicolon. Ni awak declare saja variable, belum ada nilai. Awak boleh beri nilai awal kemudian. Awak panggil balik nama variable sama dengan value. So automatically 100 ni akan masuk dalam container count tersebut. Okay. Ini tak ada masalah. Kita tengok kepada contoh coding. Okay, kita tengok kat dalam main. Kat dalam main saya ada 1, 2, saya ada 1, 2, 3. Ada 3 variable. Okay, variable yang pertama int A. So variable A saya dah saya set value siap-siap 5. Variable yang kedua adalah B dan value-nya pun adalah 2. Dah set siap-siap. And then saya ada satu variable result. Okay, saya buat A sama dengan A tambah 3. So kalau asalnya nilai A adalah 5, bila saya buat A tambah 3 jadi 5 tambah 3. Jadi 8 kan? Simpan semula dalam variable A. Okay. Ini yang dikatakan sebagai variable itu dia boleh simpan data yang berubah-ubah. Asalnya tadi adalah 5. Bila kita buat operasi aritmetik, so nilai A berubah jadi 8. Okay, result pula adalah A tolak B. So 8 tolak B nilainya adalah 2. So cout result nanti akan keluar 6. Sebab 8 tolak 2 kita simpan dalam variable bernama result. So bila kita cout result, dia akan keluar 6. Okay. Ini adalah simple program yang melibatkan variable dan juga aritmetik. Boleh faham Boleh kelas? Boleh Puan. Boleh Puan. Okay, so next kita tengok an uninitialized variable is a variable that is declared but is not set to a definite known value before it is used. It will have some value but not a predictable one. Okay, kita tengok contoh yang ini. Yang ini dia akan menyebabkan error lah sebabnya dia tak ada unpredictable value-nya. Kita declare saja tapi tak ada sebarang value. So bila kita cout dia akan keluar value yang secara defaultnya dia simpan untuk represent kosong tu. Okay, represent nilai, tak ada nilai itu. So ini kita panggil unpredictable value. So ini jarang-jarang lah kita jumpa error yang macam ni. So there are 3 places where variables be declared. So kita boleh declare variable dekat 3 tempat. Yang pertama dekat dalam function. Nanti topik 5 kita akan belajar topik function dan kita akan buat declaration of variable di dalam function.
Okay, kemudian in the definition of function parameters and outside of all functions. Okay, kita tengok one by one. A variable can be either a global or local scope. Okay, macam mana nak tahu dia global ataupun local berdasarkan declaration tadi. Kalau di dalam function, inside function ataupun in the definition of function, kita panggil sebagai local. Okay, local. Kalau outside of all function, kita panggil sebagai global. Okay, so kita ada dua, global dengan local. Kalau global variable adalah variable declare in the main body of the source code outside all functions. Dia berada dalam source code dalam C++ editor tetapi di luar main function dan di luar function-function yang lain lah. Dia bawa include i0h terus kita declare dia. Itu global variable. Kalau local variable, kita declare variable tersebut di dalam function. Itu kita kenali sebagai local variable. Okay, kita tengok contoh yang ini. Okay. So katalah saya ada satu contoh kat sini, include istring.h. Saya ada integer, karakter dengan unsigned integer. So 1, 2, 3, 4. Saya ada 4 variable. So 4 variable ini saya letak di luar fungsi main. Di luar mana-mana function. Jadi dia adalah global variables. Tapi kalau age, a number dengan another one ni adalah local variable sebab saya declare dia di dalam main. So main boleh guna yang ini. Sekarang ni main boleh guna local variable dan juga boleh guna global variables. Okay. Kenapa kita nak ada global variables? Global variable maksudnya dia jadi global. So mana-mana function boleh guna dia. Bukan main saja. Kalau ada function kat bawah ni lagi, dia pun boleh guna variable yang kita declare sebagai global ni. Okay. Okay, ini 3 places yang kita boleh declare variable. Yang ini inside function, yang ni local lah. Macam biasa. Okay, kita declare dekat dalam function. So dia adalah local variable. Yang dekat luar ni adalah global variable. So main dia boleh guna dua-dua. Okay, dia boleh guna global yang kat dalam ni. And then kat luar ni pun sama juga dia boleh guna, dia boleh access. Okay, ini outside of all functions. Dan satu lagi, kita ada satu lagi tempat tadi adalah in the definition of function parameter. Ini contohnya adalah function parameter. So jenis yang ketiga ni awak mungkin kurang faham, tapi tak apa, yang ini nanti kita akan jumpa dengan lebih details dalam topik 5, itu topik function. So saya KIV yang ini, explanation more in details dalam topik 5 nanti. Okay. Okay, next kita tengok pula apa yang dikatakan sebagai keyword. Okay, keyword adalah, sekejap ya. Okay, keyword adalah words reserved as part of the language. Maksudnya memang dah reserve from the C++ punya library, dia dah reserve keyword. Okay, so keyword ni identifiers which have standard predefined meaning and they must be used only for their intended purpose. Okay, so kalau reserve word ni ataupun keyword, awak tak boleh guna sebagai awak punya variable name. Dan normally reserve word ni dia berada dalam lowercase letters. Contohnya apa? Contohnya macam main, M-A-I-N kan. Tapi kalau awak buat main tu, M tu huruf besar, dia dah tak jadi reserve word. Awak boleh guna. Okay. Okay, ini adalah antara contoh reserve keyword dalam C++. Contohlah saya ambil contoh case. C-A-S-E. Dia adalah reserve word. Huruf kecil semua kan. Tapi let's say awak buat C tu huruf besar. C huruf besar, A-S-E ni huruf kecil. Dia dah tak jadi reserve word. So bila tak jadi reserve word, awak boleh guna dia sebagai variable. Ataupun constant. Boleh guna. Okay. Okay. Boleh faham sampai situ? Boleh faham kelas? Ada soalan? Saya open for question and answer. Hello?
Mana you all ni? Tak ada puan, Boleh tak puan. ada. Tak ada soalan? Boleh faham semua? Faham. Okay, saya nak you all on audio sebab saya nak pergi kepada exercise. So boleh on audio masing-masing dan saya nak you all cuba jawab lah bila saya tanya ni. Okay, so kita buat quick revision sedikit tentang apa yang saya dah ajar ni. The following naming convention are valid for C++ except. Naming convention ni maksudnya apa? What is the meaning of naming convention? Anyone? Naming convention maksudnya apa? Ada ke tak pelajar saya ni? Zulfadli mana Zulfadli? Ya saya puan. Apa yang dikatakan sebagai naming convention? Takkan tak tahu? Naming convention. Alia Sahira. Ya puan. Naming convention tu apa? Nama dalam masa kita type coding tu kot. Nama? Nama apa tu? Penggunaan nama. Penggunaan nama. Okay, naming convention tu cara untuk kita memberi nama kepada identifier kita. Supaya kita punya identifier tu sah ataupun tidak. Okay. Antara naming convention yang kita boleh kena patuhi adalah tak boleh ada space, tak boleh start dengan simbol, tak boleh guna reserve word. Itu adalah naming convention kita panggil. Dia adalah rules untuk memberi nama kepada identifier. Boleh faham? Boleh puan. Okay, so sekarang ni untuk soalan yang pertama, ada beberapa ABCD adalah dia punya contoh kita buat naming convention ataupun memberi nama kepada variable. So which one yang dia nak apa? Full naming convention are valid except. So which one is invalid? B. Yang B. B. B puan. B. B. A. Look, B man, B. Puan. A dengan B. Ya puan. B. B. Yang tak boleh tau, bukan yang boleh. Yang tak boleh, ya. Invalid. B puan. Yang masih B. B puan. B puan. B. Sekejap saya B, nak tanya. Kishan jawab apa? Kishan? Pada awal Kishan? ni. Jawab apa? Kishan pilih apa? Invalid. Ada tak Kishan ni? Kau pergi makan? Ada puan, ada puan. Kishan, what is your answer? Lamanya. Invalid puan. Ya? Invalid. You pilih Answer B. Invalid. invalid B. Yeah. Azliana? Ya puan. B. Pilih apa? B? Okay, rasa you all ni kena masuk balik PSPD. Tampur tu. Baru saya ajar juga topik satu hari tu. Kenapa B? B underscore. Underscore adalah simbol yang dibenarkan sebagai identifier. Ingat tak? Underscore dengan $sign boleh guna sebagai valid identifier. Jawapan sebenarnya adalah C. C. Mana boleh identifier variable start dengan nombor? Nombor boleh berada di belakang sahaja.
Contoh nombor 1, nombor 2, nombor 3, dia boleh berada di belakang. Kita tak boleh 1 nombor, 2 nombor, 3 nombor, tak boleh. Nombor tidak boleh berada di depan. Simbol tidak boleh berada di mana-mana langsung part of variable except underscore and dollar sign. Even kalau kita start dengan underscore masih lagi valid. Boleh faham? Faham Puan. Okey, baik Puan. Satu kelas nak kena denda ni. Faham Puan. Dah lupa Puan. Dah lama duduk Faham, rumah Puan. Puan. Okay, a variable declared outside any block of function is a Global. global ke local? Global. Global. Sebab di luar sebarang block ataupun function. So, dia adalah global variable. Variable. Boleh? Boleh kelas? Boleh Puan. Boleh Puan. Okay, sebagai latihan saya nak you all buat ini. Write a C++ program to calculate and display area of circle. Area of circle maksudnya apa? Maksudnya apa? Sekeliling circle tu. Sekeliling bukan, luas bulatan. Okay. Dan ini adalah formula untuk kira luas bulatan. Area of circle sama dengan pi r squared. R ni apa? Radius. Radius. Kan radius jejari untuk bulatan. Okay. So dan pi itu adalah pi lah. Dan dia memang fixed value kan. 3.142 value dia. So kita boleh declare pi sebagai constant. Ingat tak? Constant ada dua cara. Saya tunjuk dalam topik 1 itu dua cara untuk declare constant. Okay. So ada berapa input untuk nak bangunkan kod atau cara ni? Okay, saya tanyalah. Darwin dan Rush. Ada tak? Darwin dan Rush. Darwin. Ya, Okey. saya Puan. Okay, Darwin dan Rush. Apa input kalau kata kita nak tulis C++ program bagi masalah ni? Input radius Puan. Okay, inputnya adalah radius. Okay, so dia punya proses kita akan buat apa? Okay, selain daripada radius, kita kena bawa masuk juga pi. Tapi pi ni kita bukan consider sebagai input lah. Kita consider sebagai constant. Yes, which is kita set value dia siap-siap. Kalau input ni, radius ni kita boleh dua. Kalau radius kita boleh dua, sama ada kita set value siap-siap juga ataupun kita minta user yang beri value radius tersebut. Boleh faham? Boleh Puan. Boleh. Kalau user yang beri nilai radius tu kita panggil sebagai user input. Kalau kita set siap-siap kita panggil initialize input. Boleh ya? Okay, kemudian kita suruh kalau ikut soalan ini dia minta pi tu kita set kepada fixed value, so constant, dan dia adalah global variable. Boleh buat ke macam ni? Agak-agak boleh buat tak? Boleh Puan. Senang kan? Boleh Puan. So kita tengok answer kat sini. Ini adalah contoh jawapan dia. Okay, include ice cream, using namespace. Okay, nampak tak? Pi saya define sebagai constant siap-siap. Constant dan global. Ni global constant lah. Okay, dia adalah pi. Value-nya 3.142. Saya declare sebagai constant dan dia berada di luar main. Bila berada di luar main maksudnya dia adalah global variable ataupun global constant. Kita declare di luar main ya. Okay, kemudian kita ada dua variable R dengan area of circle. Area of circle pun kita kena declare sebab kita nak guna. Okay, awak kena ingat every single thing yang you all nak guna dalam program you have to declare. Declare first then baru boleh guna. Kalau tak declare, compiler tak kenal apa benda area of circle ni.
So itu yang akan menyebabkan syntax error. Okay. So cout enter radius value. So ini adalah initialize value or user input value? User input. User input sebab kita minta user enter radius value. Kita minta user masukkan kan? So cin, bila ada cin statement maksudnya user input. Simpan sebagai R ataupun radius. Kemudian kita buat perkiraan lah. Area of circle sama dengan pi, dia akan baca daripada constant. Kemudian multiply dengan R, multiply sekali lagi R untuk dapatkan R squared tu. Okay. Kemudian kita cout statement, area of circle, and then kita buat output operator lagi iaitu yang 2 kali ni. Kemudian kita paparkan area of circle. Mesti sama. Kalau awak declare kat sini A huruf besar, O huruf besar, C huruf besar. So you kena guna sama sampai habis. Tak boleh sekejap besar, sekejap kecil. Tak boleh. Sebab C++ dia case sensitif. Boleh faham? Boleh Wan. Okay, so ini adalah dia punya contoh outputnya. Enter radius value. So kata saya awak masukkan 2.5, dia keluarlah area of circle. So bila saya kata saya nak tengok output, awak kena tengok mana yang cout statement je. Cout statement ni kena paparkan dekat screen. So kita akan ambil yang inilah. Ada 2 cout statement, so ada 2 line saja output. Faham? Faham. Okay. Faham Puan. So saya akan teruskan. Saya akan kelas online, video streaming akan habis setakat ini. So saya akan teruskan pantau secara secara melalui WhatsApp je lah. Okay, melalui WhatsApp. Which is saya nak awak buka, nanti saya akan letak dekat WhatsApp Classroom. Saya akan letak dekat Classroom. Lepas ni saya nak semua orang masuk Classroom, Google Classroom. Saya akan letakkan lab activity 2A dalam Google Classroom, minta awak buat dan submit by today. Okay? So itu adalah sebagai lab activity kita. Boleh faham? Okay, Boleh Wan. So do you have any question? Faham Puan. Sebelum saya tamatkan sesi online kita. Saya open for question and answer. Tak ada Wan. Tak ada? Tak ada. Tak ada soalan, semua faham Faham Wan. Okay, so next class kita akan masuk kepada part 2 bagi basic, spelling pun salah. Basic programming elements, part 2 which is tentang input output statement. Kita akan tengok dengan lebih detail pada part 2 nanti. Okay, so since tak ada soalan, okay saya stop dulu share. Okay, since tak ada soalan, saya akan tamatkan sesi online kita, video streaming. Okay, tetapi belum habis kelas ya, you all kena masuk Google Classroom. Okay, dan saya nak ingatkan bila kata diminta untuk submission, make sure follow tarikh-tarikh yang saya bagi tahu, due date ataupun tempoh masa duration yang saya tetapkan. Okay. Sebab saya akan semak, bukannya bila you all submit tu saya buat tak tahu je. Saya akan semak dan saya akan list outkan yang tak hantar ni. Bila tak hantar, saya akan consider sebagai tak hadir ya. Saya senang macam tu je. Tak hantar dan tak hadir. So that's why jangan lupa untuk turn in, klik pada turn in ataupun hand in tu. Okay. So kalau tidak nanti awak consider tak hantar dan tak hadir untuk kelas kita. Even awak masuk dalam online session punya kelas. Boleh faham? Boleh Wan. Puan. Okay. So itu saja untuk online session. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa, continue dengan Classroom. Okay. Bye. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Puan. Puan. Okay, sama. Wan. Assalamualaikum Wan. Okay, bye. Okay, bye.